Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4. Nama ahli kumpulan Muhammad Afiq, Muhammad Ifan Iskandar, Hanis Arisha dan Siti Nur Atika. Kami ingin membentangkan tentang kenyataan kerja. Ini adalah carta organisasi kami. Peranan ahli kumpulan. Peranan ahli projek. Ahli pasukan projek ialah individu yang bekerja secara aktif pada satu atau lebih fasa projek. Mereka mungkin kaki tangan dalaman atau perunding luar. Bekerja pada projek secara sepenuh masa atau separuh masa. Peranan ahli pasukan projek boleh berbeza-beza mengikut setiap projek. Tanggungjawab ahli pasukan projek, Ketua Afiq, memberi arahan dan tugasan kepada setiap ahli kumpulan, bertanggungjawab menguruskan setiap langkah yang dilakukan di tapak projek, menyampaikan arahan daripada supervisor kepada setiap ahli kumpulan. Setiausaha Ifan mencatat setiap proses yang dijalankan di tapak projek, menyusun jadual projek. Keselamatan Hanis Arisha memastikan keselamatan setiap ahli kumpulan, memastikan ahli kumpulan memakai pakaian keselamatan yang betul semasa di tapak projek, melaporkan jika berlaku kecederaan. Peralatan saya Atika memastikan peralatan berada dalam keadaan yang baik untuk digunakan, memastikan peralatan yang digunakan diletakkan di tempat yang betul dan selamat. Tanggungjawab dan kerja antara pengurus projek dan pengurus baris. Pengurus projek ialah pengurus yang ditugaskan untuk mengurus satu projek, manakala pengurus baris menguruskan kerja yang diambil oleh barisan projek. Pengurus projek atau mungkin bukan pengurus baris, ini bergantung sepenuhnya pada struktur organisasi dan jenisnya. Secara projek dalam organisasi diselaraskan berdasarkan barisan perniagaan. Jadi setiap projek mempunyai pengurus barisan yang mengurus semua projek tersebut. Pengurus baris juga dipanggil pengurus pelaburan, ialah orang yang bertanggungjawab untuk bahagian pentadbiran sumber. Mengikut PMBOK, struktur organisasi boleh terdiri daripada 3 jenis: fungsi organisasi, organisasi diunjurkan dan juga organisasi matrik. Fungsi organisasi, pengurus projek mempunyai peranan yang sangat sedikit atau tidak kuasa. Pengurus talian atau pengurus berfungsi mempunyai peranan dan kuasa pengurusan penuh. Untuk organisasi diunjurkan, dalam organisasi yang diunjurkan, sumber dikhaskan untuk projek dan laporan hanya kepada pengurus projek. Organisasi matrik, pengurus projek menguruskan tugas projek kepada ahli kumpulan tanpa mengira barisan perniagaan mereka atau jabatan yang mereka miliki. Seterusnya, bahagian saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Hanis Arisha binti Muhammad Azizi dan nama matrik saya 23 DLH 19F1064. Seterusnya, saya ingin membentangkan iaitu skop kerja. Dalam skop kerja, kami telah melampirkan 5 tugasan. Yang pertama, tugasan membina tembok dan masa yang diperlukan dalam membina tembok. Yang pertama, membaju simen iaitu pasir, simen dan air dalam tempoh 2 hari, planter box dalam tempoh 2 hari dan mengecat tembok yang telah disiap bina dalam 1 hari. Seterusnya, tugasan membina tangga. Yang pertama, membaju simen iaitu pasir, simen dan air dalam masa tempoh 1 hari, mengikat bata dalam tempoh 1 hari dan plaster simen dalam tempoh 1 hari. Seterusnya, membuat walkway iaitu mengurut tanah sedalam 177 mm dalam tempoh 1 ataupun setengah hari. Yang kedua, membaju simen iaitu simen, pasir dan air iaitu 1 ataupun setengah hari dan meletakkan acuan pada lubang yang telah digorek dan mencurahkan mortar di acuan dalam tempoh 1 hari serta mengecat walkway dalam tempoh 1 hari. Seterusnya, membuat bangku, memotong mengikut ukuran yang telah ditetapkan dalam tempoh 1 hari, pemasangan bangku dalam tempoh 1 hari, menyapu shelek pada bangku dalam tempoh setengah hari. Akhir sekali, tugasan menanam pokok. Yang pertama, kami melakukan mengorek tanah dalam tempoh 1 hari. Kedua, meletakkan root ball ke dalam lubang yang telah digorek dalam tempoh setengah hari. Yang ketiga, menimbus tanah dan padat 1 hari.
Seterusnya, meletakkan sukupan pada pokok yang ditanam dalam tempoh setengah hari dan akhir sekali menyiram pokok dalam 1 hari. Sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu kenyataan kerja bagi membuat tembok. Okey, bahan yang digunakan untuk membuat tembok adalah batu bata, mortar dan pengeras simen. Okey, saiz tembok adalah 2400 kali dengan 2400 mm. Okey, unit bata yang digunakan adalah 150 biji bata dan jangka masa yang untuk disiapkan tembok ini adalah dalam masa 5 hari dan kualiti dia adalah kukuh. Okey, sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu kenyataan kerja bagi tangga. Okey, bahan yang digunakan untuk membuat tangga adalah batu bata, mortar dan saiz dia adalah 1000 kali 300 mm dan unit bata adalah 50 biji bata dan jangka masa untuk siap tangga ini adalah 3 hari dan kualiti dia adalah kukuh. Okey, sekarang kita pergi kepada kenyataan kerja bagi untuk membuat walkway. Okey, bahan yang digunakan untuk membuat walkway adalah acuan, mortar dan cat. Okey, saiz walkway itu adalah 1000 kali 1175 dan hanya ada satu unit sahaja dan jangka masa yang untuk siapkan walkway ni dalam masa 3 hari dan kualiti dia adalah kukuh. Okey, sekarang ni kita pergi ke kenyataan kerja bagi kerusi. Okey, bahan yang digunakan adalah kayu dan saiz kerusi itu adalah 300 kali 1000 mm dan kerusi itu hanya mempunyai satu unit sahaja dan jangka masa untuk siapkan kerusi itu dalam masa sehari sahaja dan kualiti itu kukuh. Okay, untuk slide yang seterusnya adalah kenyataan kerja bagi pokok. Bahan ialah muraya paniculata, saiz 1 kaki dalam diameter, unit ialah 1 unit, jangka masa siap dalam 1 hari dan harga 130. Seterusnya kenyataan kerja bagi pokok renek. Pokok yang digunakan adalah Artonanthera dentata, Jasminus sambac, Bougainvillea glabra dan Pandanus pygmaeus. Saiz 6 inci dalam diameter. Unit ialah 36 unit. Jangka masa siap 2 hari setengah dan harga RM8 untuk Artonanthera dentata, Jasminus sambac RM8, Bougainvillea glabra RM8 dan Pandanus pygmaeus RM6. Ini master plan bagi kumpulan 4. Di mana ada bench, wall, Artonanthera, Pandanus pygmaeus, stair, Bougainvillea, Axonopus compressus, Jasminus sambac dan walkway. Gaya kepimpinan yang sepatutnya ada pada pengurus projek. Untuk pemikiran strategik, membangunkan visi di mana anda mahu berada. Seterusnya, perancangan dan penghantaran. Merancang cara untuk mencapai visi anda dan menangani cabaran di sepanjang jalan. Seterusnya, pengurusan orang. Mencari orang yang betul dan memotivasikan mereka untuk berusaha ke arah visi anda. Yang seterusnya, pengurusan perubahan. Mengiktiraf, bertindak balas dan mengurus perubahan pada visi dan rancangan. Seterusnya, komunikasi. Usahakan cara terbaik untuk mencapaikan visi anda kepada orang lain dan mendengar idea. Dan yang terakhir, pujukan dan pengaruh. Menggalakkan orang lain untuk membantu anda mencapai visi anda dengan menunjukkan kelebihannya. Itu saja dari kumpulan 4. Thank you.